Baik, terima kasih Noralia untuk N07 pancur perkongsian dari sana. Di mana kalau kita boleh kongsikan sedikit di sini, penyandangnya Datuk Nik Amar daripada Parti PAS kembali mempertaruhkan kerusi ini yang pernah dimenangi sebelum ini menewaskan calon BN dan juga PKR, dan juga penyandang kerusi N07 pancur iaitu Datuk Nik Amar ini juga sudah pernah memegang kerusi ini selama 3 penggal. Jadi sama-sama kita nantikan keputusannya nanti. Untuk perbincangan lebih lanjut, kita sekali lagi bersama Ismail dan juga Zaleha. Silakan. Baik. Terima kasih Syu, dan kita akan kembali bersama rakan-rakan pelabur di lokasi sebentar lagi. Tapi kita bawakan juga teruskan perbincangan di studio sama tamu kita pagi ini. Okey, masih bercakap tentang calon, credibility ataupun calon yang kredibel ini penting kerana banyak dibincangkan atau dibahaskan. Pertama berkenaan tentang tahap ataupun taraf pendidikan calon itu sendiri, sampai ada yang mencadangkan supaya pendokumentasian dan juga syarat-syarat kelayakan diletakkan untuk mereka yang berkelayakan akademik, dan yang kedua dari segi kepribadian dan juga daripada mana asal usul ataupun datangnya calon itu, kerana perlu diperhalusi oleh pihak pengundi dan juga masyarakat. Apa mungkin Dr. Sharifah berpandangan sudah tiba masanya kredibiliti calon itu menjadi perkara yang penting, bukan sahaja sewaktu pengundian tetapi sewaktu penamaan calon dan juga sewaktu dipilih untuk mewakili parti tersebut. Terima kasih atas soalan tersebut, Ismail. Sememangnya kredibiliti calon adalah penting kerana ini adalah kita nak pilih pemimpin rakyat. Ya, iaitu apabila ada masalah, kepentingan dan sebagainya, dan juga akan berdiskusi dan berdebat dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi ianya adalah satu yang penting, tapi credibility ni dia ada banyak, ya, banyak perkara-perkara yang kita perlu lihat. Dan kalau saya ni sebagai seorang penganalisis politik wanita, saya juga ingin menekankan, ya, iaitu rakyat tidak memilih mengikut jantina. Ya. Okey. Kekurangan calon wanita kali ini adalah disebabkan oleh parti politik, bukan keputusan rakyat. Ya. Bukan sebab pengundi juga. Bukan. Ya, kalau kita tengok ada banyak yang telah survey-survey yang telah dijalankan dan juga ada beberapa yang melakukan interview ringkas bersama-sama. Jantina bukanlah satu kriteria calon. Yang paling penting adalah gaya karismatik seseorang leader tu. Kalau dia ada pelajaran tinggi pun nak cakap pun tak boleh juga kan. Ya. Jadi tapi sudah tentu pelajaran mempunyai pendidikan minimum iaitu diploma atau degree, ya, itu akan membantu dari segi analytical, dari segi gerak kerja, sebab silibus di universiti, ya, kami berdua daripada universiti adalah mementingkan, ya, satu aplikasi teori. Sebab teori adalah amat penting. Kenapa teori penting? Kerana ini menjadikan realiti lebih baik. Kalau kita kata realiti, nak buat macam mana? Itulah realiti. Kalau tidak ada pengetahuan teori bahawa banyak perkara boleh ditambah baik, maka ianya akan menyebabkan situasi realiti akan diterima seadanya. Ya, sebab itulah pendidikan adalah satu kriteria yang penting. So, tentu yang pertama adalah dari segi kepribadian. Bagaimana artikulasi bercakap, ya, bagaimana bertutur dengan baik. Ya, yang ketiga dari segi pendidikan. Dan yang keempat sudah tentu dari segi kesihatan. Ya, dan kalau kita tengok statistik, kita nampak bahawa ini statistik yang telah disediakan oleh Bernama, ya, menunjukkan bahawa yang umur 111 adalah 60 ke atas. Tapi kita kena ingat bahawa umur is just a number. Okey. Kerana ada juga yang umur 40 pun ada yang tak sihat. Ya. Kalau dah gaya hidup tak sihat kan. Okey. Kesihatan adalah penting kerana ianya perlu bergerak setiap hari, berjumpa rakyat dan sebagainya. Kena turun padang. Kalau hanya sekadar di meja ataupun hanya sekadar di don, berdebat, cakap je, berdegar-degar, ya, tapi tak turun padang, tak tahu kawasan penduduk di mana, apa masalah penduduk dan sebagainya, maka ianya mungkin tidak akan dipilih dalam pilihan raya akan datang. Dan sebagai penganalisis politik, saya amat berbanggalah dengan situasi politik di Malaysia, di mana ketasupan kepada parti itu semakin lama semakin menurun, dan mereka lebih, pengundi rakyat Malaysia lebih mementingkan
dia nampak siapa. YB ni pernah, saya selalu jumpa, YB pernah tolong saya ni. Kalau ni saya tak pernah, YB tak pernah turun pun, dengan tiba-tiba nak dekat PRM baru turun. 5 tahun sekali pun nampak. Kan? Memang bila saya turun di waktu PRU ke-15, memang begitulah yang disebut. Ya, rajin tu penting. Calon tempatan penting ke? Ya. Calon tempatan penting dalam faktor menilai. Calon tempatan penting, ya, kerana kalau duduk di kawasan tempat lain di bandar, ya, tetapi calon di situ mungkin tak, tapi itulah dari segi tu ada 50-50. Ya, kenapa? Kerana parti itu juga dia tahu strategi mana yang perlu dimainkan. Memang ada calon parachute, tetapi masih menang kerana pengaruh parti. Banyak skop credibility tu Prof. Tawang, ya. Satu boleh kebolehpercayaan, konsisten performance-nya, dan juga dari segi kalau ialah pendokumentasian seperti saya katakan dari segi kelayakan akademik tersebut. Apakah ini Prof lihat masih ada kelompongan di kalangan pemilihan calon-calon ataupun calon-calon sebelum ini? Ya. Dalam konteks pemilihan calon dalam mana-mana parti, sudah tentu banyak perkara mereka perlu pertimbangkan. Memang faktor pendidikan itu penting. Memang faktor kesihatan itu penting. Tapi pada masa yang sama mereka melihat kriteria mereka parti politik. Itu sebab saya nak respon sikit dekat Dr. Sarifah, kan. Itu sebab gender tu mereka sudah semacam dilupakan sebab mereka teruja nak menang. Yang mana boleh menang. Jadi memang saya katakan pendidikan itu penting, kesihatan itu penting, tapi yang ketiganya sejauh mana calon tersebut dianggap berpengaruh dan boleh menarik undi. Itu yang faktor sangat penting. Tak kiralah pendidikan dia ijazah tinggi ke, ijazah rendah ke, tapi kalau dia tak boleh menarik orang kampung, tidak boleh diyakini oleh orang kampung, karisma dia tu tidak nampak. Walaupun dia berkelulusan tinggi misalnya, ini merupakan satu faktor. Macam mana aura dia bersama rakyat, bagaimana sentuhan rakyat apabila pemimpin itu datang. Charismatic leader, charismatic leader memang penting. Dan dalam teori kepimpinan pun charismatic leader ini bukan kepimpinan yang tradisional. Kepimpinan tradisional berdasarkan dia anak siapa, menantu siapa, begitu. Tapi charismatic leader ni dia boleh datang saja daripada kampung. Mungkin dia tidak terdidik tinggi. Malah ada dalam sejarah ada satu pada di Selangor berapa kali menang bebas. Seorang bekas guru saya kira ada 3 kali sebab dia karismatik. Kemudian bagaimana aura itu boleh menarik orang kampung dan juga tindak tanduk sikap politik dia. Faktor legasi politik keluarga seperti mana Tan Sri Nur Omar menurunkan kepada anak-andanya dan juga seperti mana Tan Sri Johari di Kedah Sungai Petani. Jadi apa mungkin faktor legasi keluarga ini mempengaruhi? Saya kira legasi keluarga ini merupakan antara satu faktor yang boleh meningkatkan kejayaan politik dalam masa yang singkat. Tapi pada masa yang sama, tak semua faktor legasi keluarga ini penting. Dan ia akan lebih baik jika yang diturunkan itu betul-betul layak dan tidak salah. Ini bukan fenomena di Selangor, di Kedah, malah di Amerika, kita lihat di Eropah juga. Tapi yang pentingnya apabila mereka boleh memisahkan faktor peranan bapa dia ke, mak dia ke, dia dapat membezakan kepimpinan dan membentuk kepimpinan beliau sendiri. Dan ini sebenarnya agak sukar berlaku di Malaysia kecuali beberapa kes saja. Selain itu banyak yang dibayangi oleh para bapa. Ada orang kata anak bapa, menantu bapa dan sebagainya. Jadi faktor legasi ini saya kira kalau dia layak silakan. Tapi kalau dia semata-mata kerana anak bapa, jadi saya kira ini tak wajar untuk
dia pertimbangkan. Sikit-sikit bergantung kepada ayah dia. Sikit-sikit jual nama bapak dia. Sebab bapak dia dah berpuluh tahun jadi politik. Hormatilah ayah dia. Bukan hormati dia. Minta begitu menyokong, hormatilah. Ini pesan ayah saya. Kemudian petik ayah dia kata begitu, ayah gini. Saya kira itu tak wajar. Baik undi ayah. Lebih baik undi ayah. Jadi politik legasi ini saya kira ini bukan satu fenomena yang luar biasa. Tapi bagi yang layak silakan. Tapi pada masa sama yang merasa mereka belum lagi, masih lagi di bawah keliling ayah dia, di bawah ayah dia, lebih baik dia tak usahlah. Okey, sebelum kita bercerita tentang berapa jurai lagi keturunan yang akan diterjemahkan dalam Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 ini, ada pelaporan daripada lokasi bersama dengan sahabat kita Sariha. Silakan. Bersama dengan show.